Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada sesi kali ini kita dapat berjumpa dan dapat menadah kitab, dapat membaca kitab, dapat sama-sama untuk membaca fiqh manhaji di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan membaca tentang mandi, hukum-hukum mandi dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi insya-Allah. Pada kali ini kita akan membaca sebab-sebab janabah. Jadi kita sebutkan pada sesi sebelum daripada ni bahawa mandi itu ada ada dua jenis. Yang pertamanya ialah mandi wajib dan yang kedua ialah mandi sunat. Jadi kita akan masuk perbincangan nombor yang pertama iaitu mandi yang diwajibkan. Jadi mandi yang diwajibkan ini disebabkan oleh beberapa keadaan, beberapa sebab. Jadi dia sebutkan sebagaimana yang telah kita baca pada sesi lepas iaitu ada empat sebab kenapa mandi itu diwajibkan. Yang pertamanya ialah kerana janabah, dan yang kedua kerana haid, dan yang ketiga kerana wiladah, kerana beranak, dan yang keempat kerana mati. Jadi insya-Allah sebelum daripada kita terus, insya-Allah minta respon daripada yang hadir pada hari ini, nak tengok tentang suara, tentang gambar dan sebagainya, ada ke masalah dan sebagainya. Jika kalau clear, tolong beritahulah clear untuk menenangkanlah kita semua supaya dapat melihat dan dengar dengan baik insya-Allah. Kita baca pada hari ini, semalam kita baca tentang janabah. Apa erti janabah? Jadi janabah ertinya ialah jauh. Dari asal perkataan dalam bahasa Arabnya jauh, tetapi dalam makna yang kita maksudkan di sini, yang dimaksudkan di dalam syariat, di dalam fiqh, ialah apabila melakukan sesuatu perkara yang memberi makna iaitu berjunuk, berhadas besar. Jadi kita akan baca pada hari ini sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu janabah. Kenapa boleh terjadi janabah itu pada seseorang? Jadi yang pertama, keluar mani daripada lelaki atau perempuan dengan apa sebab sekalipun, sama ada bermimpi, sama ada seronok, sama ada melihat, sama ada berfikir, sama ada apa lagi lah kan, bercerita ke, berapa dan sebagainya lagi kan. Jadi maknanya sini ialah apa saja sebab itu tak kisah. Yang pentingnya ialah keluar mani ataupun tidak keluar mani. Jika sekiranya keluar mani, maka automatically orang tu telah berhadas besar. Orang tu telah dikira sebagai ni. So sebab pun tak dikira jugalah, sama ada disebabkan oleh perbuatan yang haram ke, perbuatan yang wajib ke, perbuatan yang sunat ke, itu hukum lain. Kita tak bincang kat sini. Yang kita bincang kat sini ialah keluar mani ataupun tidak. Bila keluar mani, automatik orang tu adalah berhadas besar. Sebab apa? Tak kisah. Hukum apa yang menyebabkan dia tu keluar mani tu tak kisah. Bukan tak kisah maknanya tak kisah al-haram, tapi ertinya ialah makna perkara tu bukan perbincangan kita lah di sini. Perbincangannya adalah keluar mani, hadas besar. Sebab dia keluar mani, bermimpi dia tidurlah kan, dan sebagainya. Kemudian dia bermimpi dia melihat ke, dia bermimpi dia melihat dia melakukan persetubuhan ke dan sebagainya, maka menyebabkan keluar mani, maka dia telah berhadas besar dan wajib mandi. Kemudian dia berseronok, berseronoklah, bergurau berapa kan bersama dengan isteri dia ke, halal, bersama dengan orang lain haram, tapi dia berseronok, tapi keluar mani kemudian tu, maka itu adalah dikira sebagai hadas besar. Kemudian melihat, menonton ke, tengok apa kan, tak kisah kan. Ini kita tak cerita pasal berpuasa tak berpuasa tu cerita lain pula kan. Kita tak cerita pasal haram halal ni kan. Kita cerita pasal kalau dia melihat keluar mani, hadas besar. Kemudian ataupun dia berfikir, dia duduk berfikir je kan, maka menyebabkan hadas besar juga. Okey. Jadi kita kena tahu jugalah di sini kan, keluar mani itu apa. Keluar mani itu
apa mani tu. Sebab semua daripada kita ni sepatutnya tahu kan bahawa cecair yang keluar daripada kemaluan lelaki, perempuan tu kan, semua sekali kalau dicampurkan ada lebih kurang 8 ataupun 9 jenis. Tu kena tahu tu kan. Apa dia, kena tahu beza. Mani tu apa, wadi tu apa, mazi tu apa, haid tu apa, nifas tu apa, istihadah tu apa, apa lagi, ulat. Itu tu bukan cecair, dia nak cerita pasal cecair. Cecair yang keluar daripada kemaluan lelaki dan perempuan kalau di-combine sekali ada berapa jenis? Ada 8 ataupun 9 jenis kata ulama. Jadi sebab tu kena beza. Yang orang kelirunya ialah mani, mazi, wadi. Tak tahu ni apa, ni wadi ke, ni mani ke. Jadi sebab tu kena tahu. Mani lain, wadi lain, mazi lain. Kalau mani yang keluar, yang apa ni diwajibkan mandi, yang menyebabkan hadas besar. Kalau mazi, kalau wadi, dia tidak menjadikan hadas besar. Dia menjadikan hadas kecil je, macam air kencing, macam kencing. Tapi dia najis. Kalau mani dia tidak najis. Tu beza dia. Dia tak najis tapi dia mewajibkan mandi. Kalau wadi, kalau mazi, dia ni najis tetapi dia tidak mewajibkan mandi. Dia hanya wajib bersih dan kemudian kena ambil wuduk lah kalau nak solat dan sebagainya. Itu kena jelas tu kan. Perbezaan-perbezaan tu. Jadi siapa yang masih tak jelas lagi, jangan malu bertanyalah kepada orang yang tahu. Kan, jangan nanti tak tanya. Malu sangat nak tanya. 9 jenis banyaknya ustaz. Memanglah. Jadi sebab keluar tu setiap daripada kita akan keluar benda tu kan. Akan keluar ke ataupun kemungkinan keluar ke dan sebagainya. Itu yang biasa, yang tak biasa tu tak cerita lagi. Okey. Jadi semua kena belajar lah. Yang pentingnya belajar supaya ibadat kita ni bila nak tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat yang terbaik insya-Allah. Okey. Jadi tanyalah, kalau nak tanya, jangan tanya kat sini lah kan malu lah nak tanya kat sini kan. Tanya di PM belakang lah kan, PM tepi lah insya-Allah. Jadi Bukhari dan juga Muslim telah meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, iaitu jadi siapa yang berkata ni iaitu Ummu Salamah berkata. Qalat ni bukan qala. Dia kata Ummu Sulaim telah datang. Ja'at Ummu Sulaim. Jadi Ummu Salamah meriwayatkan bahawa Ummu Sulaim telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu daripada perkara yang benar. Ni Ummu Sulaim kata. Ummu Sulaim ni bukan isteri Nabi Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi? Jadi dia tanya kan, dia kata, tapi dia starting dia tu dia disclaimer dulu. Disclaimer dulu kan, innallaha la yastahyi minal haq, dia kata. Itu ayat Quran kan. Kemudian lepas tu dia bertanya, wahal 'alal mar'ati ghuslun izahtalamat, dia kata. Bila mimpi perempuan ni, maka adakah dia wajib mandi juga? Lalu apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, apabila dia melihat air. Naam iza ra'atil ma'. Ya, apabila dia melihat air. Air apa kat situ? Air mani lah kan jangan air paip. Tengok air paip mandi. Mana tahu kan kita ni salah baca, salah tengok air. Sebab tu dalam kurungan tu disebut mani. Tapi dalam hadis asal dia tidak ada. Dia sebut situ iza ra'atil ma' saja kata. Apabila dia melihat air. Okey. Jadi daripada sini maksudnya ialah perempuan pun wajib juga mandi apabila dia ni bermimpi dan dia melihat air tu keluar. Jadi maknanya sinilah perempuan pun ada mandi juga sama seperti lelaki, sebagaimana yang akan diceritakan dalam hadis yang kemudian selepas daripada ni. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, iaitu apa ni kan? Ada hadis seterusnya iaitu hadis daripada Aisyah bahawa Aisyah ni berkata bahawa ada seorang lelaki, dia kata Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki. Su'ila Rasulullah SAW anir rajul, ditanya Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang mendapati basah pada kainnya. Dia tengok kain dia basah kan, dan ia tidak ingat akan mimpinya. Dia kata walam yazkur ihtilaman,
Ya aku mimpi ke semalam, tapi tengok kain dia basah. Jadi adakah dia wajib mandi? Faqala, berkata Nabi SAW, dia hendaklah mandi. Faqala ya ghtasil, mandilah dia. Okey. Baginda juga ditanya tentang seorang lelaki yang percaya bahawa dia telah bermimpi tetapi tidak mendapati basahan. Ada seorang lagi dia terbalik. Yang tadi dia tak mimpi, bukan tak mimpi, tak teringat aku mimpi ke tak, tapi ada air. Air tu air mani lah kan jangan air apa benda kan, air anak dia pergi jirus air dia kan. Dia ingat air kan, bukan. Air mani maknanya ada pada kain dia tu. Jadi kemudian Nabi kata ya wajib mandi. Tapi satu kes lagi pula, seorang lelaki bertanya, dia bermimpi tapi tidak nampak air. Jadi adakah dia ni wajib mandi tetapi tidak mendapati basahan pada kainnya ataupun tempat tidurnya? Mana tahu kan dia tak pakai kain, tak pakai apa kan. Jadi atas tempat tidur dia tu. Rasulullah SAW menjawab, dia tidak wajib mandi. Jadi dia kata benda kan, la ghusla alaih. Nabi kata. Rasulullah SAW menjawab dia tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim pula bertanya. Datang Ummu Sulaim pula bertanya pula. Yang tadi itu ditanya, dia tak sebut siapa yang bertanya. Kan Ummu Sulaim pula bertanya, jika perempuan melihat basahan itu, adakah dia wajib mandi? Ummu Sulaim pula, ketika orang tanya-tanya, dia pun tanya juga, al-mar'atu tara zalik, alaiha ghuslun. Tanya, adakah dia wajib mandi? Alaiha ghuslun. Qala Nabi SAW, jawab Nabi, ya, na'am. An-nisa, Nabi kata, sambung lagi kan, Nabi buat alasan lagi, an-nisa syaqaiqur rijal. Nabi kata, perempuan ini adalah adik-beradik. Adik-beradik ini bukan maknanya dia adik-beradik, tapi maknanya ialah geng lah. Satu apa ni? Dia adalah ni kepada lelaki. Dia adalah saudara kepada lelaki. Dia adalah syaqaiq, dia adalah sama seperti lelaki. Iaitu dalam tu dia maksud saudara lelaki ialah dari segi kejadian dia, dari segi nalurinya, dia adalah sama di antara lelaki dan perempuan. Maknanya lelaki pun keluar mani, maka perempuan pun keluar mani juga. Dah kalau lelaki je ada mani, perempuan tak ada mani, macam mana dapat anak kan? Jadi dia gabungan di antara dua tu. Jadi gabungan dua tu lah membentuk anak tu. Kita panggil dalam bahasa sains apa benda-benda lah tu kan. Itu mani, itu nama sains kan. Nama yang mana orang sains sajalah tahu kan, orang belajar sajalah tahu, orang tak tahu dia panggil mani belaka lah, lebih kurang lah kan gitu. Okey. Habis itu nombor satu. Yang pertamanya ialah keluar mani walaupun tidak bersetubuh, walaupun tidak mimpi dan sebagainya. Kalau keluar mani maka wajib mandi. Keluar mani bukan keluar wadi, bukan keluar mazi keluar mazi itu cerita lain. Sekarang kita tengok pula yang kedua. Perkara yang kedua yang menyebabkan janabah ialah bersetubuh walaupun tanpa keluar mani. Pula bersetubuh walaupun tanpa keluar mani. Yang tadi keluar mani walaupun tanpa bersetubuh. Ini sekarang bersetubuh pula. Jadi maknanya sini bersetubuh pun dia akan menyebabkan keluar mani. Bersetubuh akan keluar mani. Bukan bersetubuh akan menyebabkan wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Macam mana pula bersetubuh tanpa keluar mani? Adalah bersetubuh. Jadi kena tahu maksud bersetubuh tu apa. Bersetubuh ni Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda. Nabi kata apa? Iza jalasa, kalau ikutnya sini kan, iza jalasa baina syi'abiha al-arba'. Nabi kata summa jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu. Nabi kata apabila seorang lelaki itu duduk antara dua peha dan betisnya, iaitu baina syu'abiha al-arba'. Nabi kata arba' tu 4, syu'abiha tu tulang maknanya. Tulang ataupun itulah kan. Ikut asalnya ialah satu ketul daripada sesuatu. Itu syu'bah. Syu'bah tu seketul. Jadi syi'ab tu ialah 4 ketul. Jadi dalam bahasa Arab bila sebut 4 ketul tu ialah maknanya ialah 2 peha dan juga 2 lututnya. Gitu kan. 2 peha dan juga 2 lutut lah, lutut. Saq gitu Jadi Nabi SAW kata apabila dia duduk antara 2 peha dan betisnya, bukan duduk saja tetapi kemudian digerakkan dengan bersungguh-sungguh, jahadaha, maka wajib ke atasnya mandi. Maknanya bersetubuhlah. Itu adalah
nama dia ialah kinayah daripada bersetubuh. Jadi Nabi SAW sebut kat sini wajaba alaihil ghuslu tu, iaitu wajib ke atasnya mandi, artinya dalam kalau tak keluar mani macam mana? Bersetubuh tapi tak keluar mani. Kata dalam satu riwayat Muslim, ada tambahan lagi dalam riwayat Muslim kan. Yang tadi kita kata ni ialah Bukhari dan Muslim, tapi dalam riwayat Muslim ada tambahan lagi. Tambahan dia macam mana? Dia kata wa illam yunzil. Nabi kata sekalipun tidak keluar. Tidak keluar apa? Tidak keluar mani lah. Maknanya kan yunzil tu. Nazala tu maknanya adalah keluar mani nazal. Kalau kata nazal tu turun tak betul tak? Betul juga makna dia turun. Tapi yunzil tu maknanya ialah seorang yang keluar mani. Okey. Jadi daripada sini boleh fahamilah kan bahawa kalau persetubuhan berlaku, maka dia wajib mandi walaupun tak keluar mani. Kalau keluar mani lagilah, maknanya 2 kali lah kan. 2 benda lah, keluar mani dan bersetubuh. Gitu. Dan menurut satu riwayat di sisi Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada satu lagi riwayat lain pula ni kan. Riwayat daripada Aisyah ni dia kata yang mengikut Muslim, dia kata dan apabila wamassal khitanu al-khitana, apabila khitan menyentuh khitan. Khitan tu apa benda? Khitan tu ialah tempat kemaluan lah kemaluan bertemu kemaluan lah kalau ikutnya, tapi khitan tu nama special lah pada satu tempat pada kemaluan tu. Faqad wajabal ghusl. Khitam tu macam kita kata bersunat kan, orang bersunat kawasan mana, situlah makna itu bertemu tu, maka wajaba al-ghuslu, Nabi kata maka wajiblah dia mandi, iaitu lelaki dan perempuan wajib mandi. Wajib mandi kerana keduanya bersama-sama melaku sebab yang mewajibkan mandi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khitan menyentuh khitam adalah simbolik, iaitu kinayah kepada persetubuhan. Okey. Habislah. Habis cerita tentang apa ni kan? Janabah ataupun sebab-sebab yang membawa kepada janabah, dan kita masuk sekarang ni apakah pula perkara-perkara yang diharamkan yang disebabkan oleh janabah. Okay. Jadi okey, dah tahu dah janabah ni macam mana. Jadi selepas daripada tu, sekarang ni apa pula bila orang janabah tak boleh buat? Sekarang kita nak tengok apa orang janabah tak boleh buat ni. Yang pertama, ada banyak benda yang tak boleh buat ni kan. Yang pertama sekali ialah sembahyang fardu atau sunat. Okey, sembahyang fardu, sembahyang sunat, sujud syukur, termasuk semua tu Sujud sujud tilawah, sajadah kita panggil kan. Semua tak boleh. Kita sembahyang sujud sejadah boleh ke tak boleh? Sujud sejadah ni di luar ke tak? Tak. Sujud sejadah boleh dibuat di luar sembahyang, boleh dibuat di dalam sembahyang. Kan? Begitu jugalah kan. Begitu juga apa benda ni kan. Sujud syukur sujud syukur di luar sembahyang. Tapi boleh tak orang berjunub? Tak boleh. Dia mesti suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi kita tengoklah kan yang tak boleh. Yang tak boleh yang pertamanya ialah sembahyang fardu ataupun sunat. Semua tak boleh. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan main-main ini bukannya hadis. Ini adalah ayat Quran direct iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah An-Nisa ayat 43, la taqrabus solata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati solat. La taqrabu, jangan dekati solat. Jadi kata jangan dekati solat. Kalau ikut makna kat sinilah ulama-ulama pun bincanglah. Jangan dekati solat. Dekati ni dekat jauh ni, go close ni ataupun nearby ni ialah tempat dah jadi apa maksud dia? Kenapa tempat? Asalah. Jadi ada ulama telah mengexplainkan benda ni. Maksud as-solah situ ialah tempat solat. Gitu. Maksud solat tu ialah tempat solat. Jadi jangan kamu dekati tempat solat, maknanya itu masjid lah. Betul. Jangan kamu mendekati masjid wa antum sukara, dalam keadaan kamu ni mabuk. Hatta ta'lamu, sehinggalah kamu tahu ma taqulun, apa yang kamu katakan, yang kamu baca. Kat sini ialah ayat ni telah dimansuhkan kan oleh ayat yang lain, iaitu bahawa minum arak ni haram secara mutlak. Tak ada lagi lah kata boleh masa sebelum sembahyang ke tak. Ayat ni telah dimansuhkan. Ayat mana? Ayat 4 sampai kepada hatta ta'lamu ma taqulun. Tapi selepas daripada ayat tu ada benda wala junuban. Ini poin kita.
wala junuban, dan janganlah orang berjunub itu illa abiri sabilin, kecuali sekadar melaluinya sahaja, sehingga kamu mandi, hatta tartasilu, sehingga kamu ni mandi. Jadi kesimpulan daripada ayat ni ialah kan, yang saya cerita tadi tu pasal maksud solah tu dalam ayat ni artinya adalah tempat semayang. Jadi ulama-ulama telah berbincanglah kan, kalaulah mendekati tempat semayang tu tak boleh, yang kait dengan bawah yang kita nak cerita pasal junuban tu kan, kalau nak mendekati tempat semayang tu boleh, artinya semayang lagi lah tak boleh. Gitu kan. Jadi ini akan masuk bab selepas daripada ni, iaitu masalah apa ni, masalah kita ni boleh tak orang junub tu masuk ke dalam masjid. Jadi ayat ni yang diambil. Dalam ayat ini terdapat larangan daripada menghampiri tempat sembahyang. Di mana menghampiri tempat sembahyang? Tu as-solah tu. Jadi as-solah, la taqrabus solah tu. Macam mana pula ulama kata as-solah situ ialah tempat sembahyang. La taqrabu, jangan kamu dekat tempat sembahyang. Inilah nama dia dalam balaghah kan, nama dia majaz, nama dia kinayah, nama dia semua tu lah. Yang akan insya-Allah kalau kita semua ni belajar usul fiqh, kita akan belajar benda tu. Kan? Yang mana dalam usul fiqh, sebagaimana yang kita bentang dalam daurah usul fiqh, baru-baru ni kan, baru ni yang kita belajarlah sedikit, kita tak belajar habis lagi kan. Insya-Allah siapa-siapa yang nak belajar tu boleh belajar. Nanti iaitu apa? Dalam usul fiqh tu kita ada belajar kita kata ada tiga benda penting dalam usul fiqh. Iaitu kan, saya ulang balik ni kan, untuk semua sekali, untuk orang yang melihat video ni, iaitu kan dalam usul fiqh ni ada tiga benda yang penting. Yang pertamanya ialah apakah syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh seseorang untuk berijtihad. Itu kata Imam Syafi'i kan. Itu dipanggil halul mustafid, halul mustafid, iaitu usul fiqh ni akan bincang tentang apakah syarat-syarat untuk seorang tu untuk menggali hukum daripada source-nya, daripada punca-puncanya, daripada sumber-sumbernya. Itu nombor satu, halul mustafid. Yang kedua ialah cara bagaimana nak dapatkan hukum daripada source. Macam mana nak gali hukum tu, macam mana nak dapatkan, macam mana cara nak kata ni wajib, ni sunat, ni makruh, macam mana nak katakan, macam mana bila hadis, macam mana nak boleh terima, hadis mana tak boleh terima, hadis kalau istishab macam mana, kalau istihsan macam mana nak terima, macam mana tak boleh terima. Begitulah seterusnya. Itu nama dia apa ni kan, itu nama dia ialah bagaimana. Kemudian yang ketiga, dari mana. Itu nama dia ialah sources, kita panggil sekarang ni, kita panggil punca, kita panggil sumber, kita panggil nak dapat daripada mana hukum tu. Itu datanglah Quran, sunnah. Jadi itulah tiga perkara tadi ialah tu apa, iaitu halul mustafid, keadaan syarat-syarat seseorang untuk menjadi mujtahid. Yang kedua ialah bagaimana mujtahid itu, cara-cara untuk metodologi dia kan, untuk mengeluarkan hukum daripada sumber. Dan yang ketiganya ialah sumber. Nak belajar sumber tu, apakah sumber-sumber yang boleh dijadikan sebagai sumber hukum di dalam usul fiqh. Itu ada tiga jadi kita cerita tu secara ringkasnya kan, nak sebutnya kan, sebab nak kaitkan dengan fiqh ni, yang kita belajar fiqh ni kan, insya-Allah. Okey. Jadi dalam fiqh ni dia kata wala taqrabus solah tu, jangan dekati semayang, bukan maknanya jangan dekati semayang. Semayang tidak boleh didekati. Nanti kita pergi sini, semayang boleh pergi sini pula, semayang boleh pergi sini pula, betul tak? Jadi maksud sini jangan dekati, ulama kata jangan dekati tempat sembahyang. Tapi jangan dekati lepas sembahyang. Tapi kalau sembahyang lebih-lebih lagi lah. Kalau dekati tempat sembahyang pun tak boleh, artinya kalau sembahyang lagi tak boleh. Gitu. Okay? Jadi seterusnya. Kemudian oleh itu melarang daripada menunaikan sembahyang disebabkan junub adalah lebih aula. Lebih aula tu lebih lagilah, lebih aula, patut lagilah diharamkan. Kalaulah mendekati tempat sembahyang pun dilarang, makna sembahyang lagilah. Itu cara ulama mengambil apa ni kan, hukum dipanggil qiyasul aula gitu. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, radhiyallahu anhuma, minta maaf, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu apa, la tuqbalu solatun bi ghairi tuhurin. Jadi
Dia kata aku mendengar bahawa Nabi SAW berkata aku tidak tidak la tuqbal, tidak diterima solatun, mana-mana solat pun tanpa tuhur. Jadi yang termasuk yang dikatakan tuhur tu apa? Kalau tidak bersuci itu takkan diterima sembahyang dia. Bersuci itu meliputi suci daripada hadas kecil dan juga daripada junub. Ini menunjukkan bahawa haram mendirikan solat disebabkan oleh kedua-duanya. Jadi dia bukan dia tak sah, tapi dia haram haram solat sunat dan ni. Selagi mana orang tu tidak mandi. Jadi kalau ambil wuduk saja boleh? Tak boleh. Dia besar tak lepas. Macam mana yang kecil boleh lepas gitu Okey. Jadi dalam hadis ni jugalah kita tengoklah. Saya sebutlah sikit bahawa dalam hadis ni dia gunakan perkataan Ibnu Umar menggunakan perkataan sami'tu sami'tu Rasulullah. Jadi kita ada belajar dalam usul fiqh iaitu apa? Bila satu hadis itu menggunakan perkataan sahabat kata sami'tu, maka itu adalah kedudukan yang tertinggi di dalam usul fiqh. Sami'tu tu paling tinggi sekali. Kalau an tu anin nabi ke, itu rendah sikit. Tinggi rendah ni tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk ditentukan apabila berlaku kontradik. Kontradik di antara hukum-hukum, maka akan menyebabkan dia kata maka akan kita gunakan benda yang sami'tu tu lebih kuat lagi, ataupun haddasana tu lebih kuat lagi daripada hanya an. Gitu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang kedua yang diharamkan semasa berhadas besar, semasa berjunub ni apa? Iaitu tinggal dan duduk dalam masjid. Tinggal dan duduk. Tinggal tu maknanya bukan tinggal lah. Tinggal nak kata terjemahan apa kalau ikut bahasa Arabnya ialah dia kata al-muqsu. Al-muqsu tu maknanya duduk situ. Duduk lah duduk. Duduk ataupun menetap bukan menetap tinggal sampai tak nak balik-balik dah. Tapi maknanya berada di dalam masjid tu. Berada al-muqsu tu. Berada maknanya bukan lalu. Kalau lalu tu lalu gitu. Kalau berada tu dia duduk tu. Duduk termenung kat situ ke, duduk cah telefon ke, duduk apa lagi? Duduk tidur kat situ ke. Itu al-muqsu semua. Itu tinggal Dan duduk dalam masjid tak semesti duduk lah kan. Tak mesti duduk kan. Kalau dia berdiri, sama jugalah. Yang pentingnya ialah berhenti di dalam masjid, duduk dalam tu. Gitu. Lepas tu ayatnya seperti mana kita baca tadi. Okey. Ada pun melalui, dia pun sebut ini. Ada pun melalui ataupun melintasi dengan tidak tinggal atau berulang alik di dalamnya adalah tidak haram. Jadi yang tak bolehnya duduk dalam tu, ataupun yang tak boleh juga berulang alik, pergi mari kan, masuk pergi ke sini bergerak tapi dia duduk pusing. Itu tak boleh. Yang tak bolehnya ialah berhenti duduk kat situ. Dan kalau berhenti sakit nak garuk, tak apalah kan. Dia nak pergi seberang sana. Itu kan, tahu kan, rumah dia tak ada, pintu dia ialah mesti melalui ikut dalam masjid tu. Pintu rumah dia, nak masuk ke rumah dia. Sebab apa, semua dah pagar kan, tutup kan. Atau jadi nak lalu ke dalam masjid tu, boleh lalu insya-Allah, tapi tak boleh berhenti. Tapi berhenti tu bukan berhentilah kan, bukan berhenti nak garuk gatal tadi. Itu cerita lain lah saya katakan Ataupun ada barang jatuh, dia berhenti sekejap, dia nak ambil kan barang tu kan. Berhenti juga kan. Tapi itu tak apa. Tapi maksudnya berhenti tu berhenti duduk kat situ. Jadi ada pun melalui ataupun melintasi dengan tidak tinggal ataupun ataunya berulang alik dalam. Jadi berulang alik tu adalah haram Tinggal adalah haram. Yang tak apanya ialah melintasi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca tadi iaitu kan wala junuban illa abiri sabilin. Allah Taala katakan dan orang junub juga tak boleh. Orang junub juga tak boleh kecuali dia ni untuk hanya abiri sabilin, untuk berjalan melalui saja. Maksud dalam ayat ni adalah apa kan? Janganlah kamu menghampiri sembahyang dan tempatnya, iaitu tempat sembahyang masjid, jika kamu dalam keadaan berjunub, melainkan laluan yang dekat dan melintasinya. Sebab apa? La taqrabus solah wala mawdi'us solah wa huwa, iaitu masjid, iza kuntum junuban illa qurba mururin wa aburi sabirin. Kecuali lalu saja. Okey. Jadi seterusnya, jadi ada orang tanyalah pula sini kan, kalau surau macam mana? Jadi kita ada bincang sebelum daripada ni, surau ni ialah bukan masjid.
Dalam mazhab Syafi'inya, masjid adalah masjid, surau adalah surau. Apa yang dikatakan surau? Orang buat surau lah. Sekarang ni mudah kan nak surau. Jadi surau tu dia tidak terbabit lah dengan hukum masjid. Sebagai contohnya ialah iktikaf contohnya kan. Jadi dalam surau boleh iktikaf? Tak boleh iktikaf dalam mazhab Syafi'i kan. Kecuali ada pendapat beberapa ulama yang kata boleh, itu tak apalah, tapi pendapat yang kuatnya tak boleh iktikaf di dalam masjid. Jadi masjid ni macam mana pula? Masjid ni ialah yang diisytiharkan sebagai masjid lah. Ini adalah masjid. Jadi isytiharkan masjid, jadi semua orang tahu ini masjid. Jadi tanda isytihar tu mungkin ditulis, mungkin ada pembukaan resmi. Ada tanda papan depan tu kan masjid. Lepas tu dia ni di bawah, diletakkan di bawah senarai apa benda ni kan masjid. Tak kira sama ada semayang Jumaat ataupun tidak, itu cerita lain. Tu sebab ada masjid ni, masjid jamek, ada masjid tidak jamek kan. Tapi as long as dia tu masjid, bila dia declare sebagai masjid, maka melalui orang berjunub, berada dalam tu orang berjunub adalah tidak dibolehkan. Jadi kalau orang tidur dalam masjid macam mana? Dia tidur dalam masjid, lepas tu dia berjunub. Macam mana pula? Jadi dia wajib keluar apabila dia sedar dengan segera. Dengan segera. Jadi tak boleh lah. Dia sedar dah, junub aku ni. Tak apalah. Malam lagi kan, baru pukul 2. Tidur lagi tak boleh. Dia kena keluar. Dia kena pergi mandi kat luar ke, ataupun dia pergi kena tidur kat luar, kat halaman masjid yang tidak dikira sebagai masjid tu. Termasuk dalam ni jugalah kan masalah isu orang-orang kafir yang masuk dalam masjid kan. Orang kafir, sebab orang kafir ni mana ada mandi wajib kan. Jadi mereka ni adalah bila mereka ni tak mandi wajib, jadi mereka ni berhadas besar. Jadi ikutnya tak boleh masuk lah. Sebab itulah masjid-masjid tertentu sekarang ni dia buat satu tempat, kawasan khusus kan, untuk laluan ini adalah tempat sampai di sini saja orang yang non-Muslim boleh masuk. Jadi kawasan tu tak declare sebagai masjid lah, mana bukan tempat semayang. Bukan tak boleh semayang situ, tapi tak declare sebagai bukan tempat semayang. Jadi mana boleh masuk lah situ. Gitu Jadi seterusnya, kemudian ada satu lagi cerita ni kan, tanda kan, yang kita baca hari tu kan tak? Saya rasa kan saya rasa lah hari tu, ataupun kita belum baca lagi, kita tak cerita lagi tentang bagaimana nak mandi sebagainya tu insya-Allah kita akan baca kemudian. Iaitu apa? Jika seorang, katakan seorang gila, seorang perempuan gila, ada seorang perempuan yang mana dia tu ada haid, tapi dia gila, macam mana dia nak mandi wajib? Wajib tak dia mandi wajib? Orang perempuan gila, adakah wajib dia mandi wajib ataupun tidak? Itu jangan ke mana-mana lah, insya-Allah. Nanti jumpa dalam sesi-sesi kita seterusnya. Lepas ni kita akan baca lah kan sama ada akan datang ke, sekali-sekali akan datang lagi, saya tak tahu lah kan, tetapi tunggu ada sampai ketikanya nanti itu cerita. Satu lagi ialah kes, itu kes yang mungkin biasalah kan, iaitu seorang isteri yang gila. Mungkin masa kahwin dia tak gila, tapi lepas tu dia jadi gila. Macam mana dia nak mandi wajib? Sebab dia tetap juga ada haid kan. Perempuan gila ada haid. Dia yang gila, bukan haid dia gila, haid dia okey. Jadi datang, jadi lepas dah habis haid dia kena mandi. Sebab suami dia tidak boleh bersama dengan dia kecuali suami, mestilah dia mandi dulu, kemudian barulah dia boleh bersama dengan suami dia. Macam mana suami dia nak bersama dengan dia kalau dia tak mandi lagi? Jadi siapa nak mandikan dia sebab dia gila? Niat dia sah tak sah? Itu adalah perbincangan dia, insya-Allah. Kita akan tunggulah nanti bila sampai ketikanya. Okey. Seterusnya ialah apa? Perkara yang diharamkan disebab janabah. Yang pertama tadi ialah sembahyang, dan yang kedua ialah tinggal ataupun duduk dalam masjid. Sabda Nabi SAW lagi, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Nabi kata, hadis riwayat oleh Abu Daud, Nabi kata la uhil, aku tidak menghalalkan masjid li haidin, bagi perempuan yang haid dan bagi orang yang berjunub. Okey, jadi ada dua sini Nabi SAW sebut, orang berjunub tak boleh masjid, tak boleh la uhilla, tidak dihalalkan oleh Nabi masjid, dan tidak dihalalkan kepada orang yang berjunub dan haid. Okey, jadi kat sini adalah perbincangan kita tentang adakah perempuan ini boleh masuk dalam masjid ataupun tidak. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Hukum ia adalah tak boleh masuk dalam masjid kecuali lalu saja dalam masjid. Lalu nak ambil kasut sebagainya kan. Jadi tapi duduk dalam masjid, apatah lagi kalau kan biasa kita buat program dan sebagainya kan. Sebab itulah jangan buat program dalam masjid kalau boleh.
Tapi dalam masjid ni pula, kena faham pula kan, masjid, apa maksud masjid tu? Masjid tu ialah kawasan tempat sembahyang lah sekarang yang diisytiharkan. Kalau beranda masjid, kelas, dia buat kelas-kelas kan. Masjid tu besar, ada kelas-kelas tu kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di tepi kan. Ada kelas-kelas budak-budak, tempat budak-budak mengaji. Itu bukan masjid ni. Bukan dianggap sebagai masjid. Masjid tu ialah kawasan tempat sembahyang sahaja. Jadi untuk orang haid dan nifas, haid dan nifas boleh dia tu, kalau kita buat kelas, buat program, buat daurah, buat apa benda kan, di luar kawasan tempat sembahyang tu, itu tidak mengapa mengikut pendapat ulama sekarang lah. Gitu itu sebab itu bukan masjid. Bukan masjid tu maknanya kawasan pagar tulis masjid kat luar tu kan. Masjid, masuk kereta pun tak boleh. Bukan situ itu kawasan parking masjid nama dia. Okey, jadi hadis ini ditafsirkan dalam masalah tinggal dalam masjid. Itu yang hadis Nabi katakan, tidak aku halalkan tu. Sebagaimana yang difahami daripada ayat di atas, dan juga dalam masalah haid yang akan datang, yang akan kita bincang dengan lebih detail lagi, isu-isu masalah haid ni. Jadi jangan ke mana-mana lah, insyaAllah ikuti. Kemudian yang ketiga, perkara haram yang ketiga ni ialah tawaf. Saya nak baca satu lagi insyaAllah pada hari ini, iaitu tawaf. Tawaf mengelilingi Kaabah. Of course lah, kalau tawaf ni dua lah kan, salah kan. Kalau dia ni berhadap besar, tawaf tu masuk dalam masjid dah satu. Sebab tawaf tak boleh tawaf di luar masjid ke? Boleh, boleh. Tapi atas, di luar masjid jauh, nak pusing kan. Tapi biasa orang tawaf dalam masjid, so salah ni masuk tawaf, dah masuk dalam masjid satu. Yang kedua tawaf pula. Ini untuk orang hadap besar kan. Ataupun orang yang tak mandi lagi. Sama ada fardu ataupun sunat. Ada tawaf fardu, ada tawaf sunat. Tawaf fardu, tawaf haji, tawaf umrah kan. Tawaf sunat lah biasa kan. Orang tawaf sunat pergi tawaf kan. Macam sembahyang juga Ini kerana tawaf sama kedudukannya dengan sembahyang. Oleh itu disyaratkan bersuci sebagaimana sembahyang. Sabda Nabi SAW dalam hadis baginda, iaitu Nabi SAW kata apa? Iaitu at-tawafu bil baiti solatun. Nabi kata tawaf di Baitullah itu adalah seperti sembahyang. Fayashtarit illa anna Allah Ta'ala ahalla lakum fihi al-kalam, melainkan Allah Ta'ala telah menghalalkan padanya, membolehkan padanya bercakap. Hadis ini kita dah baca dulu kan sebelum daripada ni. Faman takallama, siapa yang nak bercakap semasa tawaf, fala yatakallam illa bi khair, maka dia jangan bercakap melainkan yang baik-baik saja. Jangan duk mengutuk orang sambil mengumpat sambil tawaf dua orang mengumpat celaka. Dia tu macam bajet pandai lah dia tu. Bukan pandai sangat, bodoh gila tu. Duk mengutuk orang dalam tu kan, sempat lagi. Jadi Nabi kata nak bercakap boleh. Nak bercakap bahasa Melayu, bahasa apa kan, boleh. Tapi syaratnya ialah jangan cakap kecuali yang baik sahaja. Okey, itulah jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Hakim berkata sanadnya adalah sahih. Okey. Jadi sampailah kita kepada penghujung kepada bacaan kita pada hari ini. Iaitu kita habis pada muka surat 91. Jadi insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi perbincangan pembacaan kitab Fiqh Manhaji ini. Jadi jangan ke mana-mana lah insya-Allah siapa nak tengok, siapa sempat ikut bagus, siapa nak tanya soalan silakan, siapa tak sempat boleh tengok di Facebook ni, Facebook live ni ada file dia ditinggalkan, kemudian ataupun kalau nak tengok di YouTube pun boleh insya-Allah kan. Jadi jangan lupalah share dengan kawan-kawan, subscribe, dan kemudian komen lah, bagi komen, dan kemudian insya-Allah dan boleh like insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.